Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di atas secara talian ini, sama ada di Zoom Akademi Tadabbur Malaysia ataupun tuan-tuan melihat di FB page Malaysian Tadabbur Academy, moga-moga kita semua sentiasa mengingati tentang keperluan rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni setelah kita bercuti 2 malam, 2 sesi, kita dapat menyambung kembali ulang kaji sinopsis 30 juzuk Al-Quranul Karim, persediaan kita untuk kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan kita sama-sama tempuhi pada minggu hadapan. Moga-moga kita semua dapat sama-sama melalui bulan Ramadan ini diisi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bukan sekadar ianya dibaca, tetapi kita juga mengambil ruang untuk kita memahami apa yang kita sedang baca. Malam ini bahagian yang pertama, juzuk yang ke-24. Kita lihat terlebih dahulu, seperti kebiasaannya, kita lihat apakah surah yang membentuk komposisi juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-24 ini, tuan-tuan, terdiri daripada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah Az-Zumar. Kalau kita tulis AL tu disambung, dia bunyi Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini kita telah pun melalui sebahagian ayatnya pada juzuk yang ke-23 sebelum ini. Kita telah mengetahui bahawa surah Az-Zumar ini maknanya, Az-Zumar itu bermaksud adalah rombongan-rombongan. Yang mana surah Az-Zumar ini yang membentuk juzuk yang ke-24, bermula ayat 32 yang tuan-tuan boleh lihat pada halaman, pada muka surat 462. Oh, ni ada kesilapan ya. Okey, sehingga muka surat 467. Kemudian surah yang berikutnya iaitu surah yang ke-40, surah Ghafir. Ghafir bermaksud Allah yang Maha Pengampun. Ghafir bermaksud yang Maha Pengampun. Yang mana surah ini kesemua ayatnya yang berjumlah 85 ayat, ia boleh ditemukan pada muka surat 467. Muka surat yang sama macam penghujung surah Az-Zumar. Jadi kalau kita buka muka surat 467, dalam Quran, dalam mushaf, ada 2 ayat surah Az-Zumar itu berada pada muka surat yang sama pada surah Ghafir halaman 467. Kemudian tuan-tuan buka sehinggalah muka surat 468.
76. Jadi sambil-sambil saya menyebutkan halamannya, muka suratnya, maka tuan-tuan perempuan sudah pun boleh membuat semakan. Okey, sambil-sambil itu kita dapat mempelajari bagaimana kita ingin mengetahui pembahagian-pembahagian juzuk, sepadannya apa, dari mula dan ke mana. Okey, kemudian surah yang ketiga adalah surah Fussilat. Okay. Surah Fussilat ini, tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, yang bermaksud yang dijelaskan. Jadi surah yang dijelaskan, Fussilat ini sebenarnya ia mengandungi 54 ayat. Okay. Tetapi sebahagian besar ayatnya daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-46 ia berada pada juzuk yang ke-24. Hanya tinggal berapa ayat? Hanya tinggal ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Hanya 8 ayat sahaja surah Fussilat, yang hujung-hujung bagi surah Fussilat itu, ia berada pada juzuk yang ke-25. Okey. Ini bermakna sebahagian besar surah Fussilat berada pada juzuk yang ke-24. Okey, namun begitu, malam ini kita tidak akan lagi memasuki perbincangan pada surah Fussilat. Surah Fussilat ni kita akan bawa untuk perbincangan bahagian yang kedua juzuk yang ke-24 ini pada keesokan pagi. Jadi esok pagi insya-Allah jam 10.30 kita akan ambil masa tak lama pun insya-Allah, sebab kita hanya akan beri tumpuan kepada surah Fussilat dan kita habiskan surah Fussilat tu nanti pada esok pagi. Maknanya dekat surah Fussilat tu kita habiskan ke semua ayat, maksudnya ada sedikit kita akan masuk pada juzuk yang ke-25 bagi suratul Fussilat. Jadi malam ini surah Az-Zumar dan juga surah Ghafir. Okay. Moga-moga tuan-tuan perempuan mengetahui dengan jelas apakah hal tuju pengisian kita pada malam ini. Jadi kita teruskan kepada kita melihat segmen-segmen ataupun kumpulan-kumpulan ayat bagi surah Az-Zumar. Baik. Tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, surah Az-Zumar ini yang mengandungi 75 ayat ini dapatlah kita bahagikan menjadi 5 kumpulan ayat. Okey, 5 kumpulan ayat tersebut, 3 kita tengok. Okey, 3 daripadanya. Sekejap, bukan 3 ni. 4, 5, 6, 7. Ada 6, maafkan saya. Surah Az-Zumar ni kita boleh bahagikan ia kepada 6 pembahagian. 6 kumpulan ayat, kita jadikan dia sebagai segmen-segmen surah Az-Zumar. Okey. Keenam kumpulan ayat tersebut, 3 daripadanya telah kita jelaskan pada juzuk yang ke-23. Okey, jadi untuk tuan-tuan mengetahui kesinambungan perbincangan kita tentang segmen surah Az-Zumar juzuk yang ke-24 ini, maka tuan-tuan kena merujuk kembali pembukaan surah Az-Zumar pada juzuk yang ke-23.
Tuan-tuan kena kembali melihat bahagian yang pertama surah Az-Zumar, dan kita kena kembali melihat bahagian yang kedua di dalam surah Az-Zumar. Okey, jadi kalau kita masih ingat lagi bahawasanya uh, bahagian yang kedua surah Az-Zumar, okey, kita telah mengetahui tentang ayat-ayat tersebut mengandungi hujah alasan orang-orang musyrikin menggunakan alasan takdir. Maka Allah telah membuat bantahan kepada apa jua alasan orang musyrikin untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak perbincangan tentang kiamat, maka Allah telah membuat bantahan. Okey, dalam kumpulan ayat ini ada juga diletakkan beberapa ayat yang ayat itu sebenarnya adalah ayat dalam juzuk yang ke-24. Okey, kalau kita tengok pada kumpulan ayat juzuk yang bahagian yang kedua, bahagian yang kedua surah Az-Zumar ini kena kembali merujuk pada nota juzuk yang ke-23. Jadi kalau kita tengok dekat sini ayatnya 22 sampai 37. Okey, sedangkan kalau juzuk yang ke-23 ia hanyalah sampai kepada ayat nombor 31. Okey, sampai ayat nombor 31 sahaja. Tetapi kenapa kita ambil juga ayat 34, 35, 36 dan 37? Kerana kumpulan ayat ini dia berkaitan dengan tema yang ada pada bahagian yang kedua. Jadi kita tidak lagi akan membincangkan ayat yang ke-32 sehingga ayat nombor 37 dalam surah Az-Zumar. Okey. Oleh yang demikian, kita kena terus pergi kepada bahagian yang ketiga surah Az-Zumar yang melibatkan kumpulan ayat nombor 38 sehinggalah ayat nombor 52. Okey. Ayat 38 sehingga ayat nombor 52 ini tuan-tuan, Allah masih lagi menjelaskan tentang akidah ataupun kita kata kepercayaan pegangan orang kafir musyrikin ni. Allah Ta'ala letak pada bahagian ketiga ni, Allah nak beritahu kepada kita macam mana pegangan kepercayaan orang musyrikin ini semasa Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi berada di Makkahul Mukarramah, semasa Nabi belum hijrah lagi. Maka Allah menerangkan apa sebenarnya pegangan orang musyrikin ni. Pegangan orang musyrikin dekat bahagian 3 ni, Allah Ta'ala nak menyebut tentang kekeliruan pegangan akidah orang musyrikin. Okey, tuan-tuan, apabila kita sebut musyrikin, ia adalah gelaran bagi orang yang menyembah patung dan berhala, dipanggil musyrikin. Jadi kita mengetahui di zaman Rasulullah, orang Arab di Mekah itu ada yang menjadi musyrikin. Itu yang kita disebut dengan orang Arab musyrikin. Okey, apabila kita sebut musyrikin, maknanya orang yang menduakan Allah, yang mentigakan Allah, yang menyekutukan Allah, yang menganggap ada makhluk lain yang berkuasa, yang menganggap ada makhluk lain yang boleh mengurniakan rezeki, yang boleh menolong mereka. Kenapa kita kata keliru?
Kelirunya kerana ada beberapa ruang, ada beberapa ketika orang Arab musyrikin ini ia seperti mengakui Allah itu berkuasa. Tapi dalam masa yang sama dia percaya juga ada makhluk lain yang berkuasa. Itu yang kita panggil kekeliruan. Okey, nak tengok apakah contoh-contoh kekeliruan akidah orang Arab musyrikin dekat ayat 38 sampai 52 ini. Okey, dalam nota ini saya ada letakkan beberapa contoh. Okey. Contoh yang kita boleh kongsikan, saya ambil 3 contoh. Daripada ayat yang 38 sampai 52 ni, saya ambil 3 contoh apakah kekeliruan pegangan orang Arab musyrikin. Okey. Yang pertama antaranya kalau kita tengok ayat nombor 38. Jadi kalau sesiapa yang ada Quran terjemahan di hadapannya, kita boleh terus buka muka surat 462. Okay, ayat nombor 38 ni merupakan ayat yang berada pada baris yang baris yang 4, 5, 6 yang terakhir. Okay. Ayat 38 tuan-tuan. Orang Arab musyrikin Mekah ni, mereka percaya tau, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Okey, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan kena tengok yang nombor 38 tu. Apabila Allah minta Nabi SAW bertanya soalan kepada penduduk Arab Mekah, kan tanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi tu? Allah memberi jawapan, nanti pasti mereka akan cakap, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun mereka menganggap, mereka percaya yang cipta langit dan bumi itu adalah Allah, tetapi kenapa mereka masih lagi menganggap ada makhluk lain yang mempunyai kuasa? Sedangkan mereka mengakui langit yang besar tu, bumi yang luas itu Allah yang cipta. Itu dipanggil kekeliruan kan? Ada masa percaya Tuhan tu berkuasa, tapi ada masa percaya juga ada makhluk lain yang berkuasa. Okey. Ayat nombor 45. Okey, contoh kekeliruan yang lain, orang Arab musyrikin ni, kalau tuan boleh rujuk dekat muka surat 463 ayat nombor 45, tuan akan mendapati orang musyrikin ni kalau disebut, okey, kalau disebut tentang nama Allah kepada mereka, mereka berada dalam keadaan apa? Berada dalam keadaan yang sangat kesal. Hati mereka ni macam tak suka nak dengar disebut nama Allah tu. Tetapi kalau disebut nama-nama sembahan-sembahan mereka, nama patung-patung mereka contohnya, Allah kata mereka buat apa? Yastabshirun, mereka sangat gembira. Itu orang Arab musyrikin. Okay. Lepas tu kalau tengok ayat nombor 49, Arab musyrikin ni pula, kalau mereka berada dalam kesusahan, mereka ni kalau berada dalam keadaan yang sangat sulit, mereka ni sebenarnya doa tahu kepada Allah. Dia macam dia percaya Tuhan tu satu. Tetapi kalau mereka dah senang, mereka tak ada masalah, mereka lupa pula Allah yang mereka doa, yang mereka minta pelindung sewaktu mereka susah tu. Kita boleh tengok pada ayat nombor 49. Jadi tuan-tuan rahimani rahimakumullah,
sampai kita belajar juzuk yang ke-24 ni, kita sebenarnya dapat belajar sejarah. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang bagaimana orang Arab musyrikin Mekah, apa pegangan mereka, kepercayaan mereka. Kan sewaktu Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah. Okey, ini adalah beberapa contoh ya bagi bahagian yang ketiga, segmen ataupun kumpulan ayat bagi surah Az-Zumar. Okey. Bagi sesiapa yang mungkin dia baru mengikuti, mungkin dia masuk lewat, okey, kalau tuan-tuan dengar terus bahagian ketiga, mungkin nanti akan ada dia bertanya, mana bahagian 2, mana bahagian 1, mana bahagian pembukaan. Okey, bahagian pembukaan, bahagian 1 dan bahagian 2 kita telah bincangkan dekat juzuk yang ke-23. Okey, dah selesai bahagian kumpulan ayat yang ketiga. Masuk pada ayat yang ke-53 sehinggalah ayat nombor 66. Okey, bahagian yang keempat ni Allah Subhanahu wa taala mengajak semua pihak, termasuklah orang Arab musyrikin ni, supaya mereka ini mengambil peluang. Mengambil peluang apa? Mengambil peluang mengisahkan Allah. Mengambil peluang mereka bertaubat. Mengambil peluang untuk mereka meninggalkan mana-mana sembahan yang mereka anggap selain Allah itu sebagai sembahan. Okay, sebab itu dalam ayat 53 sampai ayat 66 ni, kita letakkan ia ada kaitan dengan mencari rahmat Allah selagi mana ada peluang, selagi mana Allah membuka ruang itu. Okay. Jadi, kalau tuan-tuan baca dekat ayat nombor 53, mula-mula lagi ayat yang duduk pada kumpulan bahagian 4 ni, tuan akan mengetahui tentang siapa? Tentang larangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itu ada pada ayat nombor 53. Okey. Jadi maknanya Allah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada orang Arab musyrikin untuk mereka berubah. Okey. Untuk mereka bertaubat. Mereka kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam masa yang sama, okey, kalau mereka tak ambil peluang ni, maka mereka nanti akan berada pada situasi mereka menyesal teramat sangat. Yang ini tuan-tuan boleh temukan pada ayat nombor 56. Pada bahagian yang keempat. Okay, saya sebutkan maklumat ini, contoh ayat 53, ayat 56 ini untuk menjelaskan contoh bagi bahagian yang keempat, supaya tuan-tuan dapat ingat galakan mencari rahmat ni maksudnya kalau ada perkataan berpeluang kan, mencari rahmat selagi berpeluang tu maksudnya apabila peluang itu dah tamat, Allah tutup peluang untuk bertaubat itu, memperbaiki diri, berubah, maka nanti mereka akan menyesal kalau tidak mengambil peluang yang ada. Sebab itu kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 65, okey, kita baca dekat ayat nombor 65, contoh ayat lain dalam kumpulan ayat ini,
tuan-tuan akan menemukan Allah memberikan amaran. Amaran tentang apa? Amaran tentang Allah akan gugurkan mana-mana amal kebaikan yang orang musyrikin buat semasa dekat dunia, Allah tidak akan menilai ia sebagai kebaikan. Maknanya dekat bahagian 4 ni Allah menyebut dekat hujung-hujung dah dekat kumpulan ayat bahagian 4, contohnya pada ayat nombor pada ayat nombor 65 ni Allah mengingatkan tentang kalau kamu syirik, amal-amal kebaikan kamu tidak akan diambil kira nanti di hari akhirat. Dia pemurah ke, dia baik hati ke, kan, Allah tidak akan mengiranya sekiranya mereka tidak mengambil jalan untuk bertaubat, sedangkan rahmat Allah itu terbuka luas pada ayat 53 yang kita bincangkan tadi. Okey, moga-moga jelas dekat penerangan ringkas bahagian yang keempat. Jadi ada perkaitan bahagian 3 dengan bahagian 4, kan? Okey. Okey, jadi kita dah selesai bahagian yang keempat. Okey, tuan-tuan pun dah jelas. Kita terus kepada penutup bagi surah Az-Zumar. Okey. Untuk penutup surah Az-Zumar, untuk menampakkan dengan lebih jelas bahawa penutupan, cara ditutup surah Az-Zumar ini ada perkaitan yang rapat, ada keserasian, ada kesesuaian dengan pembuka, maka saya bawa kembali pembuka surah Az-Zumar. Walaupun pembuka ayat ni dia berada pada juzuk yang ke-23, tapi untuk saya menampakkan perbandingan, persamaan antara pembuka dan penutup, maka saya letakkan kembali. Tetapi yang kita nak bincangkan sebenarnya adalah pada part ini. Ya, kita nak bincang sebenarnya part ini saja sebenarnya. Tetapi untuk menampakkan segmen ayat ni, kalau lihat dekat pembuka dan penutup, dia boleh menjadi satu kumpulan, walaupun ayat yang berasingkan, kan? Pembuka penutup tu, walaupun dia dah buka penutup, dah jauh dah penutup tu, tapi sebenarnya ia mempunyai hubung kait dengan pembukaan. Okey, mari kita tengok. Penutup surah Az-Zumar ni kita ambil ayat nombor 67. Okey, sehinggalah ayat nombor 75. Okey. Saya ingatkan kembali. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang dia ingin mengetahui macam mana kita nak pecah-pecahkan ayat-ayat dalam setiap surah ni. Kan, dalam surah Az-Zumar kita pecahkan jadi 6. Ada pembuka bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Lepas tu ada apa? Ya ke? Mana bahagian 5? Oh ya, ya Allah, saya ni terlupa, maafkan saya puan. Dari awal tadi saya sebut 6 kan? Maafkan saya. Ada 5 je kumpulan. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Ada penutup. Oh, betul lah 6. Maafkan saya puan. Saya dah 2 hari kita tak laksanakan kelas ni, agak peningnya banyak sikit. Maafkan saya. Okey. Cara dia mudah. Okey. Sebab tu kalau kita tengok ya, macam mana kita boleh ambil ayat 67 ni, kita asingkan dia daripada ayat nombor 66. Kan, kalau kita tengok kan, 66 lepas tu 67. Macam ni kita boleh asingkan 66 takat ni je. Contohnya kita letak takat ni saja. Lepas tu ayat 67 tu kita letak dia dekat bahagian lain. Okey, kita letakkan dia bahagian penutup.
Okey, kerana jawapan dia adalah tuan kena tengok tema, topik perbincangan ayat 67 tu tentang apa. Masuk je ayat 67, Allah membawa perbincangan tentang tema hari kiamat. Jadi 67 ni Allah mulakan dengan tema hari kiamat. Okay. Sebab itu ayat 67 sampai hujung tu 75 tu dia ada cerita tentang hari kiamat. Okey. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 67 sampai 70. Okey, dekat ayat nombor 67 sampai ayat nombor 70. Kalau kita nak lebih jelas, kena cepat-cepat tengok dekat Quran terjemahan. Muka surat nombor 465 sampai muka surat 466. Kita akan jumpa macam mana nak berlakunya kiamat ini, apa peristiwa hari kiamat itu. Kita akan jumpa tentang bagaimana Allah menggulung langit dan bumi. Allah menggulung Allah menggulung bumi ini dengan kekuasaannya. Lepas tu tiupan sangkakala yang pertama dan kedua berlaku. Lepas tu berlakunya penghisapan amal. Itu dekat ayat 67 sampai 70. Lepas amal tu siap dihisap, maka dapatlah keputusan. Okay, keputusan tu apa? Ayat 71 sampai 74, keputusannya ada yang akan ke neraka dan akan ada yang pergi ke syurga. Okey, tetapi ke neraka itu dengan bentuk berombongan. Nak ke syurga itu juga dengan bentuk berombongan. Okey. Daripada kumpulan ayat 7174 inilah sebenarnya menjadi nama kepada surah yang sedang kita pelajari ini, iaitu surah Az-Zumar. Okey. Nanti kita tengok contoh ayat dia. Kemudian ayat 75 Allah menyebut tentang hukumannya yang adil sangat. Allah ni kalau dia memberi hukuman, ada yang ke syurga, ada yang ke neraka, hukuman Allah itu sangat adil. Okey, punya adilnya Allah ni, hebatnya Allah ni tuan-tuan, dekat ayat 75 ni kita akan jumpa bagaimana malaikat mereka bertasbih. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nanti kita tengok contoh ayat dia. Kita tengoklah contoh ayat dia sekejap terlebih dahulu. Okey, saya dibawa ke contoh ayat ya. Okey. Ini ayat 71. Kita akan jumpa dulu tentang wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jumpa pakai kata zumara, secara berkumpulan masuk neraka jahanam. Okey, ayat nombor 73 kita akan jumpa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, iaitu secara berkumpulan. Okey, rupa-rupanya nama surah Az-Zumar ni duduk dekat ayat mana? Ayat yang dekat hujung-hujung dah penutup bagi surah Az-Zumar. Okey. Kemudian setelah kita tahu maklumat ini, saya nak tunjukkan tuan-tuan apa, cuba kita perhatikan ya. Dekat pembuka dan penutup surah Az-Zumar ni dia ada keserasian. Macam mana bentuk keserasian dia? Okay, cuba tengok susunan dia kan. Kalau dekat pembukaan ayat 2 dan 3 Allah sebut kumpulan mana? Ada yang mengesahkan Allah mukhlisin. Ada yang mensyirikkan Allah musyrikin. So dekat penutup, tengok 7172. Kalau dia musyrikin, dia pergi mana? Dia masuk berombongan ke neraka. Okey, tengok cerita dia. Tetapi kalau yang mukhlisin tu, dia akan berombongan pergi mana? Pergi syurga. Jadi kita dapati dekat pembukaan dah sebut, dan di sini Allah menjelaskan cara dia masuk syurga, cara dia masuk neraka. Okey, lepas tu menariknya juga
Cuba tuan lihat dekat ayat 3 dengan ayat 75. Ayat 3 dalam surah Az-Zumar, Allah lah yang memberi hukuman. Dia cerita hukuman Allah. Dekat penutup pun tentang hukuman Allah. Adakah susunan ayat berbentuk ini adakah dia kebetulan? Sudah pasti tidaklah. Sebab Allah yang menyusun dia. Okay, ayat 3 nak cerita tentang hukuman. Ayat 75 pun nak cerita tentang hukuman. Ada kaitan tak dengan rombongan? Ada kaitan. Okey. Jadi saya nak tunjukkan contoh ayat yang kata hukuman-hukuman tu. Kita tengok satu contoh. Saya ambil ayat nombor 3 tadi. Ini ayat yang mula-mula kita baca surah Az-Zumar. Allah kata, "In a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah lah yang akan menghukum mereka di atas pertelingkahan mereka tu. Pertelingkahan tu maksudnya ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah selain Allah. Jadi orang yang menyembah Allah mengajak mereka supaya sembah Allah. Maka ada berlakunya perdebatan. Okey, kemudian tengok pada ayat yang terakhir Allah kata wa qudiya bainahum bil haqq. Lalu mereka dihakimi dengan adil. Jadi bertemunya pembukaan dan penutup bagi surah Az-Zumar. Okey. Tamatlah kita penerangan ringkas tentang surah Az-Zumar ini, segmen-segmen ayat dalam surah Az-Zumar. Maka sebelum kita masuk kepada hilang ayat dia. Okey, sebelum kita masuk kepada surah Ghafir, ingat kembali tak? Cuba kita ingat semula. Apa tujuan surah Az-Zumar? Nak mengetahui tujuan surah Az-Zumar, kena kembali melihat pada nota juzuk yang ke-23. Kita ada letakkan apa tujuan surah Az-Zumar. Okey. Surah Az-Zumar adalah surah yang Allah nak membandingkan macam mana dekat dunia ni orang yang tauhidkan Allah ni macam mana, di akhirat tu nanti macam mana, apa balasan di antara dua kumpulan ini. Itulah kita kata perbandingan masuk syurga tu macam mana rombongannya, masuk neraka tu macam mana rombongannya. Jadi moga-moga kita dah selesai surah Az-Zumar. Ingat surah Az-Zumar, ingat tentang perbandingan dari sudut apa? Dari sudut balasan di hari akhirat. Balasan di hari akhirat sudah pasti ada kaitan dengan ciri-ciri semasa hidup di dunia. Baik, dah selesai. Kita masuk surah satu lagi malam ni adalah surah Ghafir. Ghafir. Okey. Surah Ghafir, tuan-tuan, kita terus pergi kepada tujuan surah. Lepas tu baru nanti kita masuk kepada segmen surah. Baik. Tujuan surah Ghafir ni, kalau kita lihat nanti dekat ayat dia, tujuan surah Ghafir adalah surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni dialah yang apa? Yang mengampunkan dosa. Okey, surah Ghafir. Okey, Allah nak bagi tahu dialah yang mengampunkan dosa. Lepas tu Allah ni siapa? Dialah yang menerima taubat. Lepas tu Allah ni apa lagi? Yang menurunkan azab yang dahsyat. Okey. Tujuan surah ni kita ingat, dia memperincikan tentang Allah. Tapi yang trigger besarnya, yang intisari utamanya pada nama surah Ghafir lah.
Pakai sebut Ghafir maksudnya yang Maha Pengampun. Apabila sebut Allah ni Maha Pengampun, maka Allah ni menerima taubat hamba-hambanya yang nak beriman. Okey. Tetapi siapa yang tak nak mengambil jalan taubat, dia tidak mahu memohon keampunan, dia akan bertemu dengan kedahsyatan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada kaitan tak dengan surah yang sebelumnya, surah Az-Zumar? Ada kaitan. Nak tahu perkaitan lanjut? InsyaAllah nanti di bulan Ramadan, kita akan ada kelas setiap hari. Kita akan mempelajari hubungan di antara surah Ghafir dengan surah Az-Zumar. Okey. Apa maklumat yang ada dalam surah Ghafir yang tak ada dekat dalam surah Az-Zumar? Apa yang ada dalam surah Az-Zumar yang tak ada pada surah Ghafir? Ataupun apa yang ada dekat surah Az-Zumar disambung kembali pada surah Ghafir? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kita akan belajar tentang penutup surah Az-Zumar ada kaitan dengan pembuka surah Ghafir. Dia macam tu. Supaya nanti kat hujung sekali selepas kita belajar susunan 114 surah Al-Quran, tuan-tuan akan dapat lagi menambah keyakinan bahawasanya Al-Quran ini benar-benar ianya adalah kalam Allah. Okey. Dah faham surah Ghafir, tujuan surah ini? Okay, nak lebih nampak lagi tentang peletakan tujuan surah Ghafir seperti ini, maka sudah pasti kita kena tengok apa? Kita kena tengok segmen-segmen ayatnya. Okey. Surah Ghafir ni tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita boleh bahagikan ia kepada 4 kumpulan ayat. Kalau Zumar kita sebut ada berapa tadi? Ada 6 kumpulan ayat. Dekat sini ada 4 kumpulan ayat. Okey, 4 kumpulan ayat ni, yang pertama kita letakkan 12 ayat pertama di bawah kumpulan pembuka bagi surah Ghafir. Ayat 1 sampai ayat nombor 12. Okey. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 22 kita letakkan ia di bawah kumpulan bahagian yang pertama. Okey. Lepas tu ayat yang ke-23 sampai ayat nombor 56. Allah selitkan cerita kisah Nabi Musa, masukkan juga kisah Firaun, dan Allah masukkan cerita seorang lelaki dalam keluarga Firaun ni, ada yang beriman kepada Nabi Musa. Jadi kita boleh katakan ayat nombor 23 sampai 56 ni adalah kisah seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun yang menyokong, yang mempertahankan Nabi Musa daripada nak dibunuh oleh Firaun. Okay. Apa kaitan dengan Ghafir, pengampuan yang Maha Pengampun tu? Cerita Nabi Musa dekat sini, lelaki beriman ni, apa perkaitan dia dengan surah itu namanya Ghafir? Nanti kita akan sebut sedikit sebanyak perkaitannya. Ingat tuan-tuan, sampai bila-bila kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana surah, kalau tuan-tuan baca mana-mana surah dalam Quran, ada cerita dalam tu, cerita dalam itu mesti dia berkaitan dengan konteks nama surah itu, tujuan surah itu, dan ayat-ayat yang di dalam surah itu.
Walaupun kita kata, kita pernah jumpa kisah Firaun surah lain kan? Memang kita pernah jumpa, tetapi kisah itu diletakkan berkaitan dengan konteks. Okey, surah. Okey, selepas ayat 56, 57, kita nak pergi ke mana? 57 ni kita letak dia di bawah penutup surah. 77 sehingga nombor 85. Okey, dah. Setelah kita mengetahui ada 4 kumpulan ayat yang utama dalam surah Ghafir, maka kita mulakan dengan pembukaan surah Ghafir. Okey. Pembukaan surah Ghafir ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, dia terdiri daripada beberapa pecahan tajuk. Okey. Yang kita boleh temukan pada ayat 1 sampai 3, Allah menyebutkan tentang Quran dan beberapa sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat pertama. Okey. 3 ayat yang pertama inilah yang menjadi kepada nama surah. Menarik nama surah Ghafir ni. Sebab apa? Kita jumpa nama surah tu dekat ayat yang awal-awal. Kalau surah Zumar tadi, ayat yang hujung-hujung baru jumpa nama surah Az-Zumar. Tapi dekat surah Ghafir, ayat yang awal-awal. Okay, cuba kita tengok ayat dia. Dia tunjukkan satu ayat. Contohnya ayat 3. Bahkan ayat 3 ni sebenarnya yang dijadikan sebagai tujuan surah. Cuba kita tengok. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ghafir. Ni kan jadi nama surah kan? Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Jadi kalau kita baca dekat ayat 3 ni tuan-tuan, Allah sebenarnya menyebut tentang sifat-sifatnya. Allah tu siapa kalau kita baca dekat situ? Dia itu siapa? Jadi kalau kita baca dekat dia, kalau kita baca dekat ayat nombor 2, dia sebenarnya bermula pada ayat 2 lah. Tapi dekat sini saya bawa Allahumma salli Muhammad, saya tertutup lah. Dekat sini saya terus bawa ayat 3 ayat 3. Tapi kalau kita nak tahu sifat Allah pada ayat nombor 2, kita kena tengoklah. Contohnya Allah itu Al-Aziz, perkasa, Al-Hakim. Ada 2 nama kat situ. Masuk je ayat 3, sifat Allah yang mana? Ghafiriz dzambi, nombor 3. Lepas tu waqabilit taubi, nombor 4. Lepas tu apa? Syadidul iqabi. Lepas tu apa? Zittauli. Lepas tu apa lagi? La ilaha illahu. Lepas tu apa lagi? Ilaihil masir. Jadi ayat 3 ni mengenalkan, bukan masuk dekat surah Tuhan yang Maha Pengampun ni, dijelaskan tentang sifat-sifat Allah SWT yang Maha Agung. Okey, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung inilah sepatutnya orang-orang musyrikin ini menjadikan, setelah kenal Allah ini, menyebabkan mereka akan kembali kepada Allah. Mereka kena meninggalkan kepercayaan mereka yang karut-marut itu. Yang mereka keliru sebelum-sebelum ni, mereka kena tinggalkan. Okey. Macam mana mereka kena tinggalkan? Setelah mereka mengetahui Allah itu siapa yang Esa itu. Kita dah sebutkan tadi. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Sampailah yang berikutnya. Okey. Tuan-tuan, rahimani wa rahimullah. Kemudian, kalau kita tengok ayat 7 sampai 9. Okey, 7 sampai 9. Ini cerita tentang para malaikat. Mereka bertasbih dan mereka berdoa untuk orang yang memilih untuk beriman, bertaubat. Dia nak beriman kepada Allah,
malaikat doakan mereka ni. Kenapa Allah sebut tentang ni? Kenapa Allah sebut tentang malaikat pula kat sini? Faham tak maksudnya? Kenapa Allah sebut tentang para malaikat kat sini? Allah sebut tentang malaikat mendoakan orang beriman, orang yang bertaubat. Sebenarnya Allah nak ajak supaya apa? Supaya kembali dekat dia. Kalau ikut jalan Allah, kalau taubat, malaikat akan doakan mereka. Sebab tu Allah sebut pasal malaikat ni adalah untuk menjadi satu motivasi supaya bertaubatlah kepada Allah. Bukan kau je minta taubat tu diterima. Para malaikat yang pikul arsy Allah lagi akan doakan, minta kepada Allah, ampunkan orang bertaubat. Itulah antara sebab peletakan kisah tentang malaikat kat sini. Dan Allah mengingatkan, kalau tak ambil peduli, dah bagi motivasi dah, malaikat akan doakan orang bertaubat. Lepas tu Allah dah sebut dah sifat-sifat dia yang agung tadi tu. Kan, bukan sekadar Maha Pengampun, tapi kalau dahsyatnya azab Allah tu, kalau tak nak juga mengambil peduli, dia akan jatuh kepada apa? Menyesal. Ni ayat nombor Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya salah tulis ayat ni. Tapi tak apa, saya tak bagi nota lagi kan, nanti saya betulkan. Ayat 10 sampai ayat nombor 12. Ya, ni ayat dia. Okey, habis dekat pembukaan. Okey, dekat pembukaan ni, kenapa saya terangkan agak panjang? Kerana dekat pembukaan ni lah menjadi kupasan tentang nama bagi surah yang sedang kita belajar. Bahkan dekat 12 ayat pertama ni lah sebenarnya yang menjadi kepada tujuan surah Ghafir. Cuba kita kembali melihat tujuan surah Ghafir tadi apa. Allah nak jelaskan dia mengampunkan dosa, dia menerima taubat. Jadi nak suruh orang bertaubat tadi, tak cerita malaikat doa tadi. Allah juga dahsyat azabnya. Okey, so tujuan surah Ghafir ni kita boleh jumpa dekat 12 ayat pertama dalam surah Ghafir. Okey. Setelah selesai untuk pembuka ni, saya nak bawa tuan-tuan terus pergi kepada bahagian yang pertama. Okey, bahagian pertama ni tengok ayat 13 sampai 22. Tuan-tuan boleh jumpa ayat ini pada muka surat 468. Okey, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala ni, tengok. Dia bukan sekadar buka ruang taubat. Dia bukan sekadar mengajak untuk pengampunan. Dia bukan sekadar menggunakan teknik memberikan ancaman, menakut-nakutkan. Allah juga mengajak mereka ini supaya apa? Berfikir, fahamkan, renung tentang Allah yang Esa itu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tengok bermula ayat 13 sampai 22. Okey. Apa antara yang Allah kemukakan ayat yang tanda, bukti yang menunjukkan Allah itu dialah satu-satunya Tuhan? Maka tuan-tuan boleh lihat bermula daripada ayat nombor 13. Sebab tu dekat ayat nombor 13, tuan-tuan akan menemukan di antara contoh ayat ataupun bukti ataupun tanda Allah tu Esa dari sudut menurunkan rezeki daripada langit. Itu satu contoh bukti yang menunjukkan Allah ini Esa melalui dengan cara apa? Fikir sedalam-dalamnya. Kalau mereka fikir, mereka faham tentang rezeki, contohnya ayat 13 tu, nescaya nanti mereka akan pergi kepada mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan sekadar tu juga. Cara nak
cara dia dia intisari utamanya pada keesaan Allah. Okay, kena faham dekat sini. Mengajak kepada mentauhidkan Allah. Tapi caranya macam mana? Dia gunakan kaedah apa? Mengajak mereka merenung, berfikir. Okey. Kita sebut tadi tentang fikir. Okey, antara cara Allah minta mereka fikir kan? Allah ni Esa, Allah ni berkuasa, yang menunjukkan Allah tu Esa. Allah bawa cerita kisah-kisah umat terdahulu pun Allah bawa juga. Kita boleh jumpa dekat ayat nombor 21 dan 22. Kita akan jumpa Allah menyebut tentang umat-umat terdahulu. Rupa-rupanya kisah umat terdahulu tu pun menunjukkan, membuktikan Allah itu Maha Berkuasa dan Dia itu Maha Esa. Jadi seolah-olahnya Allah minta orang Arab musyrikin Mekah ni fikir. Dia kata, kita kena baca. Allah kata, korang ni kan berjalan kat muka bumi. Kan? Korang tak pernah jumpa ke, tak pernah perhatikan ke kaum-kaum, umat-umat Nabi-Nabi terdahulu yang tak mengesakan Allah. Kami telah binasakan dia. Tentu mereka akan fikir tentang kenapa umat-umat dahulu Allah binasakan dia, apa sebab dia, apa puncanya. Puncanya, sebabnya sama macam kamu tu. Cuma kamu ni rahmat Allah, Allah tak binasakan macam umat dulu. Tapi kau kena fikir. Mereka ada Nabi juga. Korang pun ada Nabi juga. Nabi korang, Nabi Muhammad. Perangai korang, sikap korang ni sama macam umat-umat pada Nabi-Nabi terdahulu. Itu ada pada ayat nombor 21 dan 22. Jadi rupa-rupanya penceritaan kisah umat terdahulu yang Allah binasakan ini juga dijadikan sebagai cara untuk mereka berfikir tentang apa yang mereka buat selama ini, apa yang mereka pegang selama ini sebenarnya adalah salah. Okey, itu ayat 13 sampai 22. Kenapa Allah bagi mereka kena fikir? Azab je lah. Okay, mungkin orang kata, alang-alang tak payah bagi peluang, azab je lah. Ingat tak nama surah tu apa tadi? Nama surah tu kan surah tu Ghafir. Tengok, kita jumpa. Patut Allah bagi mereka peluang berfikir kan. Banyak benda Allah bagi mereka berfikir. Kenapa tak azab je? Kan surah itu cerita tentang Maha Mengampun, Allah Maha menerima taubat. Tapi kalau dah bagi peluang fikir, tak nak juga berubah. Hadap, nanti mereka menghadaplah Allah yang syadidul iqab. Kita baca tadi dekat ayat nombor 3 dan menjadi tu dalam surah. Jadi kita nampak kan bagaimana cara Allah dia nak sampaikan mesej tu, nasihat peringatan tu, dia ikut pada konteks surah tu. Okey. Lepas tu kita tengok bahagian yang kedua. Apabila kita pergi kepada bahagian yang kedua, Allah bawa kisah Nabi Musa, panjang cerita dia, ayat 23 sampai 56. Jadi kita kena buka bermula daripada muka surat nombor 469 sampailah muka surat 473. Apa kaitan dengan Allah tu Maha Pengampun? Sebenarnya tuan-tuan, dalam cerita ini, dalam cerita ini, keluarga Firaun ni, seorang mukmin ni, kan, dia sebenarnya berdialog, dia berdebat, dia berhujah kepada Firaun dengan kaum-kaumnya yang lain. Hujungnya apa? Sebenarnya hujungnya juga kembali kepada tujuan surah tadi. Dekat cerita lelaki ni, dia ada muatkan tentang apa? Minta ampun Allah, taubat tadi. Lepas tu dalam cerita lelaki ni, dia ada kaitkan juga dengan Allah ni syadidul iqab. Dia punya azab dia keras. Lepas tu Tuhan ni yang Maha memberi nikmat. Itu dekat bahagian yang
kedua. Maknanya bahagian kedua ni, kisah ini sebenarnya kisah yang mengukuhkan lagi apa yang Nabi sampaikan kepada orang Arab Mekah ni sebenarnya, ia juga ada disampaikan misis-misis itu pada umat-umat yang terdahulu. Macam mana Nabi boleh tahu pula? Itu pun sebenarnya menunjukkan tentang apa? Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengetahui kisah Nabi Musa seorang lelaki ini melalui wahyu Al-Quranul Karim. Okey, habis bahagian 2. Okey, lepas tu kita kena pergi tengok kepada bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga tu sebenarnya tak ada, tapi kita letakkannya sebagai penutup. Mari kita tengok penutup surah Ghafir. Okey. Kalau kita pergi baca dekat penutup, kita akan dapati sebenarnya dia ni, penutup ni pun ada kaitan yang sangat serasi, sangat berkaitan dengan pembuka. Kat mana pembuka dia? Tak ingat ya. Ayat 77 dengan 78. Okey, kita akan jumpa tentang apa? Tentang janji Allah yang akan tolong Nabi SAW. Janji Allah di akhirat untuk menangkan. Janji Allah untuk mengazab orang-orang yang memusuhi Nabi ini. Itu pada ayat 77 sampai 78. Apa kaitan dengan ayat 1 sampai 3? Janji Allah ni kan termasuk dalam sifat apa? Sifat-sifat keagungan Allah. Sebelum ni kan Allah kata dekat ayat 3 dia tu syadidul iqab kan. Nanti Allah akan tunjukkan siapa yang kena syadidul iqab tu. Dekat ayat 77 dan 78. Dia berkaitan. Okey. Lepas tu kalau kita baca dekat lepas tu kita baca dekat, ambil lah ayat nombor 82 sampai 85. 82 sampai 85 ni Allah menceritakan tentang kebinasaan orang terdahulu yang kita sebut tadi tu kan. Lepas tu ada peluang taubat. Apa berkaitan dengan pembukaan? Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah apa? Allah menyebut tentang apa? Menyesalnya orang kafir di akhirat. Macam mana dia boleh menjadi menyesal kalau dia dibinasakan macam orang terdahulu? Kenapa dia boleh jadi menyesal? Sekiranya dia menolak ruang untuk bertaubat. Jadi dekat ayat, saya tersalah tulis tadi, saya agak 10 sampai 12, maafkan saya sekali lagi. Ni penyesalan dekat sini Allah tidak menyebut secara terperinci, tapi diterangkan kepada bahagian pada penutupan. Okey, saya tunjukkan contoh ya. Saya tunjukkan contoh ayat dia. Penutup dengan pembuka. Kita tengok dekat penutup ya. Kita ambil ayat nombor 82. Kita terus ambil ayat nombor 84 sampai 85. So, kita pendekkan dia. Okey, kita tengok ayat nombor 82 ni. 82 ni Allah kata apa? Tengok maksud ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Terjemahan ayat. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka mematikan bagaimana kesudahan orang terdahulu daripada mereka? Yang ini kan tadi saya katakan ia sebagai apa? Maksudnya tadi kita tak letak sebagai penutup. Kita letak dia pada bahagian nombor 2 kan. Ini kan contoh ayat yang Allah mengajak mereka berfikir kan. Korang ni kan tak berjalan lalu lalang kawasan tu tempat orang dibinasakan. Okey. Ini cara tadi ajakan untuk berfikir tadi. Okey, cuba kita tengok ayat nombor 84 dan 85. Kita akan dapati Allah mencerita lebih detail kan apa penyesalan yang akan berlaku pada apa? Pada ayat 10 sampai 12 tu. Apa penyesalan dia? Tengok ayat nombor 84 dan 85. Allah kata apa? Dekat ayat ni, ayat ni saya buat, saya bawa ayat 85 saja. Tak apa, nanti saya betulkan. Dia ayat 84, 85. Sekejap ya. Okay, kita tengok ayat dia. Allah kata apa? Ayat nombor 84 terjemahan ya. Allah kata,
Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah semata-mata. Kami kufur kepada benda-benda menyebabkan kami jadi musyrik. Oh, dekat kiamat baru nak menyesal kata kami beriman kepada Allah. Lepas tu baru nak kata kamu kufur kepada benda-benda yang lain. Lepas tu ayat nombor 85 Allah kata apa? Maka keimanan sewaktu melihat azab kami tidak lagi berguna untuk mereka. Jadi kalau kita tengok style ayat ni kan, isi kandungan ayat ini ada kaitan tak dengan pembuka dia? Ya, dengan pembuka ayat 10 sampai 12 tadi. Ayat 12. Lepas tu ada kaitan tak dengan sini? Dia seolah-olahnya macam ni. Dia seolah-olahnya dia pendekkan ceritanya, sini akan menyebab akan jadi sini kalau tak berubah. Dari sini diterangkan pula ke sini. Contoh-contoh kebinasaan peluang taubat tadi. Nampak tak? Kerana keagungan Allah, sifat Allah Ta'ala tadilah, nanti kau akan menyesal lah kan kalau tak mau beriman. Ni dikaitkan dengan yang ini. Baik. Tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, dengan kadar itu sahajalah ya pengisian kita pada malam ni. Serba ringkas kita bagi surah Az-Zumar. Surah Fussilat kita tak masuk lagi. InsyaAllah pagi esok kita ambil dalam tempoh insyaAllah kurang daripada 1 jam insyaAllah. Kita bincang surah Fussilat ya. Untuk bahagian yang kedua, juzuk yang ke-24. Sebenarnya kita tak masuk lagi surah Fussilat. Baik, moga-moga kita dapat manfaat yang banyak. Kita semakin dapat memahami apa yang Allah nak sampaikan pada juzuk yang ke-24. InsyaAllah nanti kalau dah selesai semua juzuk, kita akan buat ringkasan berbentuk macam kata kunci je, ataupun berbentuk macam tema-tema utama bagi setiap surah. Okey, insyaAllah nanti kita akan laksanakan sama-sama. Baik, kita berhenti di sini. Besok saya ingatkan ya, kita akan mula jam 10.30 pagi untuk kita sambung bahagian yang kedua untuk kita melengkapkan sinopsis juzuk yang ke-24. Okay, saya sudahi, yang mana sebelum saya sudahi, kita nota saya akan bagi besok insyaAllah ya. Saya akan bagi besok bersama dengan surah Fussilat. Okay, sila nanti lihat dekat link Google Drive yang menyimpan nota-nota. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.